Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin, Singapura dilanggar todak. Kali ini, kita akan selami satu legenda purba dari sejarah Melayu. Ia sebuah kisah tentang kebijaksanaan, ketakutan dan apa akibatnya bila seorang pemimpin tu lebih pentingkan kuasa daripada nyawa rakyatnya. Jom kita mulakan. Kisah kita ni bermula dengan satu petanda yang tak baik, satu ramalan yang seolah-olah menghantui kerajaan Singapura purba. Dalam teks Sulalatus Salatin atau sejarah Melayu, bab ni terus dimulakan dengan kata-kata yang agak menyeramkan. Satu alamat akan binasa negeri Singapura. Dari sinilah tragedi ini bermula. Inilah persoalan utama yang akan kita cuba rungkai. Kisah ini bukan sekadar tentang raksasa laut atau pertempuran tapi ia tentang konflik dalaman yang selalunya jauh lebih berbahaya daripada mana-mana musuh kat luar sana. Okey, mari kita mulakan dengan bahagian pertama, ahli mistik dan ramalan. Segalanya bermula kat sini dengan kemunculan seorang watak misteri yang kehadirannya nanti akan mencetuskan satu rantaian peristiwa yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Kenalkan, Tuan Jana Khatib, seorang alim dari Pasai yang dikatakan memang mahir dalam ilmu-ilmu ghaib. Sepatutnya kedatangan orang hebat macam ni ke Singapura membawa berkat kan? Tapi takdir menentukan sebaliknya. Inilah bibit pertama kemusnahan kerajaan tu. Sekarang kita masuk ke babak kedua, kesilapan maut Sang Raja. Di sini kita akan lihat macam mana pemerintah Singapura masa tu, Paduka Seri Maharaja, bertindak balas terhadap kehebatan Tuan Jana Khatib dan macam mana satu keputusan yang didorong oleh ego boleh membawa padah yang sangat besar. Segalanya berlaku dengan pantas. Tuan Jana Khatib ni, dia tunjukkan ilmunya dengan membelah sebatang pokok pinang hanya dengan renungan matanya. Tapi, Paduka Seri Maharaja tak nampak ini sebagai satu keajaiban. Dia nampak ini sebagai satu penghinaan, satu cabaran terus kepada kuasanya. Tanpa usul periksa, dalam keadaan murka, baginda terus jatuhkan hukuman mati. Tapi kan, nak bunuh orang yang ada kuasa keramat ni bukan senang. Masa hukuman tu dijalankan, satu benda luar biasa berlaku. Jasad Tuan Jana Khatib tiba-tiba lesap macam ditelan bumi. Yang tinggal cuma setitik darah sebagai bukti. Kesan daripada peristiwa ni memang menakjubkan. Darah Tuan Jana Khatib yang dianggap suci tu dikatakan membawa tuah kepada seorang penjual kuih. Dan jasadnya pula, dikatakan muncul semula dan terdampar di Langkawi. Ini seolah-olah menunjukkan walaupun raja cuba hapuskan dia, kesucian dan kuasa Tuan Jana Khatib tu tak boleh dilenyapkan. Peristiwa ini bahkan diabadikan dalam satu pantun yang sangat terkenal yang berbunyi, darahnya titik di Singapura, badan terhantar di Langkawi. Ia jadi satu peringatan puitis tentang satu ketidakadilan yang amat besar. Dan sekarang kita masuk bahagian ketiga, serangan ikan todak. Kematian Tuan Jana Khatib tu seolah-olah melepaskan satu sumpahan ke atas negeri Singapura. Tak lama lepas tu, Singapura diserang oleh satu malapetaka dari laut. Satu ancaman yang tak pernah sesiapa pun bayangkan. Cuba bayangkan, dari laut muncul beribu-ribu ikan todak, melompat ke darat macam anak panah yang dilepaskan dari busur gergasi. Ini bukan serangan ikan biasa. Ini dah macam satu pencerobohan tentera laut. Keadaan jadi betul-betul huru-hara. Sesiapa je yang ada kat pantai masa tu, memang jadi mangsa. Muncung tajam ikan todak tu boleh tembus badan orang senang-senang je. Rakyat semua ketakutan. Dan kerajaan pun macam lumpuh, tak tahu nak buat apa dengan serangan pelik ni. Dalam keadaan terdesak, Raja pun keluarkan satu arahan yang boleh dikatakan tak masuk akal. Askar-askar dia diarah untuk berkotakkan betis. Maksudnya, buat benten manusia di sepanjang pantai. Apa hasilnya? Malapetaka. Lagi ramai yang terkorban, membuktikan strategi itu gagal 100%. Di tengah-tengah kebodohan dan keputusasaan ni, tiba-tiba muncul harapan. Bahagian keempat, penyelamat tak diduga. Masa golongan bangsawan buntu, kebijaksanaan datang dari sumber yang paling tak disangka-sangka. Dari kalangan rakyat biasa, seorang budak lelaki dengan berani bersuara. Dia persoalkan logik kotak betis tu dan cadangkan satu penyelesaian yang jauh lebih bernas. Apa kata kita guna batang pisang? Nampak tak bezanya? Strategi raja tu cuma guna kekerasan secara buta. Tapi strategi budak ni, dia guna akal. Dia faham satu prinsip penting. Nak kalahkan musuh, jangan lawan kekuatan dia, tapi gunakan kelemahan dia. Muncung todak yang tajam itulah yang akan jadi perangkap untuk diri sendiri bila ia terlekat kat batang pisang yang lembut. Bijak kan? Jadi rancangan tu pun dilaksanakan dan hasilnya memang menakjubkan.
ikan todak yang melompat ke arah benteng tu, muncung diorang semua terlekat dalam batang pisang yang lembut. Terus tak boleh gerak. Dari situ, senang jelah nak bunuh semua ikan tu. Akhirnya, Singapura selamat, hasil kebijaksanaan seorang kanak-kanak. Peristiwa ni kemudiannya melahirkan satu sloka atau peribahasa yang macam menyindir raja. Maksudnya, hanya lepas raja tu sendiri nyaris kena tikam dengan ikan todak sampai baju dia terkoyak, barulah dia terhegeh-hegeh nak dengar nasihat budak. Tapi kemenangan ni tak dirayakan pun. Sebaliknya, ia mendedahkan sisi gelap istana. Kita masuk ke babak akhir yang tragik, harga kebijaksanaan. Di sini, kita akan lihat macam mana kepintaran tu boleh dilihat bukan sebagai anugerah, tapi sebagai satu ancaman. Para pembesar istana bukannya nak raihkan budak bijak ni. Diorang sebaliknya nampak dia sebagai ancaman masa depan. Diorang pun hasutlah raja dengan alasan yang penuh paranoia. Kononnya budak ni bila besar nanti akan gugat tahta raja. Nampak tak corak yang sama berulang kat sini? Macam Tuan Jana Khatib, budak lelaki ni pun dianggap sebagai ancaman hanya kerana dia ada bakat yang luar biasa. Ketakutan raja pada sesiapa yang lebih hebat daripada dia membawa kepada tindakan yang sama, hukuman mati. Tanpa berfikir panjang, raja sekali lagi tunduk pada ketakutan dan hasutan. Dia setuju dengan menteri-menterinya. Dan macam tu je, budak lelaki yang dah selamatkan seluruh negeri dihukum bunuh. Ganjaran untuk kebijaksanaannya ialah kematian. Akhirnya, kita sampai pada pengajaran abadi dari legenda ini. Jadi, apa sebenarnya yang kita boleh belajar dari kisah yang tragik ni? Ini bukan sekadar cerita rakyat tau. Ia adalah satu cerminan tentang kuasa, ketakutan dan kelemahan manusia. Legenda ini tinggalkan kita dengan satu persoalan yang relevan sampai sekarang. Singapura berjaya tewaskan serangan dari luar yang nampak mustahil, tapi ia hancur dari dalam. Ini membuktikan yang ketakutan, hasad dengki dan keangkuhan seorang pemimpin adalah senjata yang jauh lebih berbahaya daripada mana-mana musuh kat luar pintu kota.